Tak selesai juga, tukar PM lah. Gelak tukar PM lah. Baik, umpamanya ya, kita tahu orang bising tentang harga atau insentif pengeluaran getah ya. Kita tahu bahawa dulu bertahun-tahun dia kekal setakat RM2.50. 2023 saya naikkan RM2.70. Tahun ini kita naikkan RM3 ya. Jadi belanja peruntukan itu sekarang ni dah sampai mencecah RM400 juta yang khusus untuk tambahan selain daripada STR dan lain-lain ya. Kadang sebab itu saya cadangkan kepada Menteri KSP, teman-teman yang bertanggungjawab, bila kita umumkan, kita umum sekali. Dia kata tak, mana pekebun kecil getah dapat 400. Tak betul, kerana dia tak masuk ke yang lain-lain semua, termasuk STR dan lain-lain. Jadi sekarang ini kita umum sekali supaya tidak mengelirukan. Kerana saya dengar kadang-kadang ceramah politik, dia kata tak ada, maknanya dia kerja setahun dia dapat RM400 je. Pada RM400 itu suntikan tambahan kerajaan. Pesawah padi, kita dah mula bayar bantuan pesawah pada tahun 2023. Kadar skim subsidi padi pada tahun 2022 RM360. Tahun 2023 kita tambah jadi RM500. Harga lantai belian padi 2022 RM1,200. 2023 kita naikkan RM1,300 ya. Kemudian STR, sumbangan tunai rahmah, itu juga kita tingkatkan, dan bayaran fasa 1 sehingga RM500 bagi penerima isi rumah telah disempurnakan pada hujung Januari lalu ya. Tapi peruntukan saya ingat ya, kena maknanya peruntukan bantuan tunai kepada rakyat, berapa jumlahnya? 9 juta rakyat. Kalau 2023 kita dah naikkan jadi RM8 bilion. 2024 tahun ini jumlah STR yang diberi kepada 9 juta rakyat RM10 bilion. Jadi saya jelaskan supaya jangan ada pandangan tidak ada keprihatinan kita. Ini dalam keadaan kekangan ekonomi, rakyat nak hidup, harga barang jadi cabaran, anak nak pergi ke sekolah, masalah bebanan belanja kesihatan dan lain-lain, semua itu diambil kira. Ya, kadar maksimum STR isi rumah tahun 2023 kadar maksimumnya RM3,100. Tahun 2024 suntikan daripada kerajaan RM3,700. Kadar minimum bagi yang bujang. Kalau nak wang lebih dia kena kahwin. Kadar bayaran pertama untuk 2023 kita bayar RM300, tapi untuk 2024 RM500. Kemudian SARA, ada nama SARA ni tak? Baik, SARA 2024 mula disalurkan pada Januari 2024. Berapa peruntukan SARA? Ini selain daripada saya sebut tadi ya, 10 bilion. Pada tahun 2023, ini maaf ya, ini golongan miskin, saya percaya keluarga Kementerian Kewangan tahu, tapi untuk awam, iaitu golongan miskin melalui MyCard untuk membeli barang keperluan asas. Saya pergi itu di Pasar Raya sekitar Ipoh, Tambun ya. Pandai dia orang pilih Tambun. Dan saya lihat memang saya ucap tahniah lah, kerana pengurusannya, saya tanya orang yang ada yang OKU, ada orang tua, tanya datang, dan cara pengendaliannya dia pilih harga yang di bawah skim SARA, tapi dia tahu, dia pilih jadi had pembeliannya. Jadi kadang-kadang usaha penjawat awam bila begitu baik berkesan itu tak sangat dihargai, hanya diceritakan yang
berita-berita negatif saja, memang ada. Saya lihat SARA bukan saja program tetapi pelaksanaannya, dan saya hormat cara pelaksanaannya sangat baik oleh penjawat awam. Jumlah penerima bukan kecil. Jumlah penerima kalau tahun 2023 210,000. Tahun ini kita perluaskan yang mendapat skim yang dimaksudkan golongan miskin dan MyKad itu 700,000 penerima sekarang. Ya, bukan kecil. Dan jumlahnya itu melonjak. 2023 peruntukan SARA 130 juta ringgit, 2024 700 juta ringgit. Itu untuk rakyat. Jadi kadar SARA untuk isi rumah RM600 2023, RM1,200 2024. Kemudian baru-baru ini Menteri Pendidikan umumkan tentang bantuan awal sekolahan. Di Timbalan Menteri sekarang Kewangan, bukan Pendidikan. Itu diperluas penerima BAP, bantuan awal persekolahan, dari darjah 1 sehingga tingkatan 5. Jadi mula diagihkan pada bulan Januari untuk bantuan persediaan persekolahan anak-anak. Peruntukan BAP tahun 2022 berapa? 450 juta. 2023 dah mencecah 800 juta ringgit. Ya. Kalau 2022 3 juta penerima anak-anak sekolah. 2023 5 juta. Ya. Yang penerima. Kadar BAP RM150. Kriteria sekarang, kalau dulu kita kata murid daripada keluarga berpendapatan RM3,000 ke bawah, ramai penjawat awam protes atau buat rayuan. Kalau jumpa saya dia rayu, kalau jumpa MK2 dia protes, kalau jumpa KSP dia bantah. Dunia begitulah keadaan dia. Jadi ada kena rayuan itu, kita bagi peluang pada semua murid. Jadi susah kau nak buat penilaian. Cuma kita harap kadang-kadang kalau orang itu betul-betul yang kaya betul, sepatutnya dia ambil 150, dia bagi pada orang lain lah. Tapi oleh kerana nak ukuran kriteria itu, dia punya birokratik prosedur itu terlalu banyak. Sebab tu kita kata RM150 untuk anak-anak sekolah, tak apalah. Jadi sementara saya telah umumkan hal ini, dan tidak termasuk beberapa langkah-langkah lain dibuat oleh kementerian lain, pertanian, wilayah dan desa, pertanian ekonomi, dan juga beberapa kerajaan negeri, zakat fitrah dan sebagainya. Jadi saya umumkan bahawa sementara kita bincang soal yang penting, Fiscal Responsibility Act, pengurusan ekonomi yang baik, sistem tender yang lebih kemas, semua itu dilakukan, tetapi kita tidak meninggalkan masalah kebajikan rakyat. Kerana betapapun kita cuba tangani masalah macam kos sara hidup, ada yang masih mengeluh kerana di dalam beberapa barang keperluan masih terpaksa dihadapi. Saya tengok Kementerian Pertanian sekarang lebih cergas cuba menyelesaikan, termasuk soal bawang ini. Jadi kalau saya dengar Mak Sabu sekarang hari-hari dia bersih bawang, jadi orang panggil dia Menteri Bawang sekarang. Ini tak apalah, apa pun asalkan kerja berjalan dengan begitu baik.